Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman كثيرا وسعا من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala syafi'una sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan imam, tuan-tuan puan-puan muslimin yang dimuliakan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini 29 Muharram 1442 Hijrah bersamaan 16 September 2020, kita sama-sama kita panjatkan setinggi puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita telah sama-sama menunaikan solat fardu maghrib berjamaah dipimpin oleh tuan imam kita, berzikir, berwirid, bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil, dan kita mengaminkan doa yang dipimpin oleh tuan imam kita. Mudah-mudahan ya kita semua terus berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala di dalam negara Malaysia kita yang tercinta ini. Ya, dan mudah-mudahan negara kita juga akan berada terus dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala.
Taala, dijauhkan daripada sebarang musibah, sebarang bencana, sebarang fitnah, sebarang wabak yang berbahaya, terutamanya wabak COVID-19 yang sekarang yang melanda seluruh dunia sekarang, dan juga fitnah yang sama ada fitnah yang orang hidup atau orang mati, terlebih lagi fitnah Masih Dajjal pada akhir zaman ini, insya-Allah. Dan kita diberi kesempatan sekali lagi untuk berada dalam majlis ilmu ini yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, pertama dari taman-taman syurga Allah SWT. Dia dikurniakan bagi kita barakah dan rahmah yang dibawa turun oleh para malaikat atas titah perintah Allah SWT. Dikurniakan kepada kita sakinah, ini ketenangan, dan dikurniakan kepada kita pahala, ganjaran pahala yang sebaik-baiknya Allah SWT. Dan alhamdulillah saya masih berkesempatan sekali lagi untuk berada di sini, dan kemaafan dimohonkan oleh tuan-tuan dan puan-puan kerana tak hadir pada bulan lalu atas sebab-sebab kepentingan tugas. Jadi pada bulan ini insya-Allah kita akan teruskan kembali kuliah kita, kuliah pengajian yang pula kita kitab Sifat 20 Suatu Pengenalan yang dikarang disusun oleh Tuan Guru Ustaz Muhammad bin John Al-Asrawati Hafizahullah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kita masih membincangkan berkaitan dengan sifat wujud pada buku surat 106. Letak kaki dia sangat panjang. Jadi kita tak boleh nak kata apalah, sebab pengarang kitab ni dahulunya seorang ahli akademik di Universiti Islam Antarabangsa. Jadi gaya penulisan beliau tu sikit sebanyak terpengaruh dengan gaya penulisan bahan akademik. Jadi letak kakinya kadang-kadang sampai buku surat. Tapi kita sebagai orang yang ingin menyampaikan ilmu, kenalah amanah, kenalah sebut semua yang ada dalam kitab tu. Tak kira lah catatan asasnya ataupun nota kaki, ataupun dipanggil dalam kitab Arab lama sebagai hasyiah. Jadi kita kupas, mau tak mau kita kena kupas juga nota-nota kaki ni, sebab pada buku surat 106 ni nota kaki sampailah habis nanti. Di hujung nanti barulah ada sedikit tulisan asas yang kita jumpa semula. Baik. Sebagai tambahan disebutkan di sini tulisan Syekh Abdul Rahman bin Hasan Habanakah Al-Maidani mengenai 4 dalil dari sudut pemikiran akal untuk menunjukkan kewujudan Allah SWT. Sebab kita masih membincangkan sifat Allah itu wujud. Allah itu wujud, Allah itu ada, lawannya tiada, wajib ada, mustahil tiada. Allah Ta'ala itu sifatnya ada. Allah itu subjek, ada itu ceritanya, khabarnya, predikatnya. Allah itu mubtada'nya, subjeknya. Jadi cerita Allah tu apa sifat Allah tu ada. Lawan Allah iaitu makhluk, sifatnya tiada. Maka wajiblah Allah Ta'ala itu ada, dan mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Jadi makhluk lawan, kita sebagai makhluk ni dia lawan. Manusia itu tiada, lawannya ada, iaitu Allah SWT. Wajib tiada, mustahil ada. Maknanya asal-asal manusia ni wajib dia tiada dulu. Dia tak boleh sedia ada, kerana bercanggah dengan sifat Allah SWT. Kita ni asal tak ada, dia cipta oleh Allah SWT. Sampai ajal kita tak ada balik. Macam Allahyarham guru kami, Allahyarham Tuan Haji Osman bin Bio meninggal siang tadi, dah bumi dah, tak ada, meninggal kanser. Daripada seorang guru yang berbadan tegak, kalau jadi pelakon filem tu masuk betul lah muka dia dengan tubuh badan dia, masuk betul lah. Kami panggil dia dulu-dululah ni Jack Nicholson, Meshach dia Jack Nicholson panggil, sebab dia handsome. Kan muka bulat, bulu sirih, dengan badan yang
Nak kata buih dah, nak kata gemuk dah. Sedang-sedang, cantik. Ya. Seorang guru yang berdedikasi. Bila di saat-saat akhir hayat ni diserang penyakit barah. Bila situ kanser negara kata dah tak boleh buat apa dah ni, buat balik lah. Buat balik tak lama lah. Semalam buat balik, hari ni dah meninggal. Bila buat balik tu pesan lah, siapa-siapa nak pergi ziarah lah. Dan meninggal sejurus selepas masuk waktu zuhur siang tadi. Tak ada dah. Tak boleh kita nak kata jurus Maguyung ada lagi. Tu ada tu, jasad dia ada terbagi tu. Tak betul orang kata macam tu. Memang kena check lah, kena hantar ke hospital. Dulu kita, hospital bagi dulu kita check sekretari. Jadi sihat tidak. Pasal dia kata mayat yang terbujur tu ada. Tu Cikgu Osman ada tu, orang semua kata dah arwah dah tak ada dah. Arwah ni dah tak ada. Sebabnya dah jadi mayat, dah tak ada nyawa dah. Kan? Masuk ke alam barzakh, dikebumikan, dimandikan, dikafankan, disemayatkan, dikebumikan, ditalqinkan, ditahlilkan. Masuk ke alam barzakh sampai masa nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Bila bermula alam akhirat, kita semua bukan saja arwah ni, kita semua yang akan jadi arwah satu masa nanti pun akan dibangkitkan Allah SWT, ada balik. Dan ada kita itu tidak berpenghujung, kerana alam akhirat itu sendiri tidak berpenghujung. Ada awalnya tapi tiada penghujung. Nampak? Itu alam akhirat kan. Itu dia tuan-tuan. Baik, yang pertama dalil logik akal di antara ada dan tiada. Dalilul ilzamil aqli bainal wujudi wal adam. Akal tidak boleh menerima dua perkara yang bertentangan dalam satu masa. Jika ditanya tentang keadaan asal, adakah ia ada atau tiada? Jika jawapannya tiada, termasuk ada, tiada zat dan tiada sifat, maka mustahil dalam semesta ini ada. Kerana jika ia bermula dari tiada apa-apa, tentulah ia memerlukan kekuatan untuk ada, sedangkan kekuatan itu sendiri tidak ada. Nampak? Boleh faham tuan? Maksudnya alam semesta dengan kita sebagai penghuni alam semesta ni, akan ada kalau ada zat yang asal-asalnya ada menciptakan alam semesta ni, termasuk kita saja. Jadi kalau zat itu tiada sifat dia, macam mana alam semesta ni nak ada? Tak betul tu. Kan? Kalau pencipta kamera itu tidak wujud, macam mana kamera itu nak ada? Itu logik. Nampak tuan-tuan? Macam gelas ni. Gelas ni. Kalau pencipta pembikin gelas tu tak ada, macam mana gelas ni nak ada? Mana mungkin gelas itu tiba dah ada dah. Macam mana dia boleh ada? Tak tahu, tiba-tiba dah ada. Itu logik yang tak logik. Logik yang tak logik. Pening kepala tuan-tuan. Logik yang tak logik. Maknanya tak logik lah, tak masuk akal. Jadi alam semesta ni, termasuk kita-kita ni, dia akan ada apabila zat yang menciptakan kita tu asalnya sedia ada. Nampak? Kalau Ta'ala itu sifat dia macam makhluk, asal tiada. Letih tuan. Sebab itu tak boleh kita kata Allah Ta'ala ini memiliki sifat makhluk. Allah Ta'ala itu ada tempat, dia duduk atas bawah pun, tak boleh kita tanya di mana Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Allah duduk atas langit. Mana boleh? Itu menunjukkan Allah Ta'ala itu ada tempat. Allahu fis sama', Allah Ta'ala duduk atas langit. Baik, tanya balik orang yang cakap itu. Baik, langit ni makhluk macam kita juga kan, ciptaan Allah. Sebelum Allah Ta'ala cipta langit, di mana Allah Ta'ala duduk? Dia kata al-makanul adami, tempat yang tak ada. Weh negeri sampai nak keluar tak. Macam mana ni dia katakan tempat yang tak ada tu? Tempat dia sebut tempat, mesti ada. Mesti ada. Kampung Batu Putih, ada tak? Ada. Saya dalam Google Map, ada. Kan? Kampar ni, orang kata mana ada Kampar? Tak kena kerubuk boleh. Mana di Kampar ada, terang-terang ada pekan Kampar. Majlis daerah Kampar. Malah Kampar ini ada satu tempat yang lain di Sumatera, di Riau, di provinsi Riau.
Pekanbaru. Ya. Asal-asal Kampar ni di Sumatera. Orang Kampar di tanah Melayu ni, di Malaysia ini berasal dari Kampar di Sumatera. Kampar itu dengan Minang, dengan Rawa, dia sepupu sepapat. Cakap ni lebih kurang sama. Tak percaya kalau tuan-tuan sini ada orang Kampar? Kalau saya bohong, betul saya. Itu yang saya tahu. Orang Kampar, orang Minang, orang Rawa cakapnya lebih kurang ya. Walaupun ada perbezaan adat tu. Kan? Jawa pun bahasa sama, tapi kalau dari kawasan-kawasan berbeza ada beza-beza juga. Tak sama semua. Melayu pun gitu. Melayu Perak tak sama cakapnya dengan Melayu Kelantan, lain. Melayu Kelantan tak sama cakapnya dengan Melayu Terengganu, lain. Melayu Terengganu tak sama cakapnya dengan Melayu Johor, lain. Tak sama. Tapi sama-sama berbangsa Melayu, beragama Islam. Jadi kita kalau faham itu mudah. Jadi kita faham Allah Ta'ala itu tidak memiliki sifat makhluk, dan makhluk tidak memiliki sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Tambahan pula alam semesta yang dapat dilihat dan disaksikan dengan mata kasar malah dapat dirasa sekarang ini berubah dari satu keadaan pada satu keadaan yang lain. Siapakah yang menjadikan ia ada dan menyebabkan ia berubah? Itu dia. Alam semesta ni dia berubah-ubah. Macam bumi lah. Dia pastinya condong 23,5 darjah. Maka ada tempat di atas bumi ini ada 4 musim. Kan? Musim sejuk, musim bunga, musim panas, musim luruh. Kita di Malaysia tak ada musim-musim tu. Ada musim panas, musim hujan, lagi satu, ada 3 musim. Musim panas, musim hujan, lagi satu musim apa tuan? Musim buah. Tu ada 3 musim. Musim panas, musim hujan, musim buah. Tapi di setengah negara ada 4 musim. Hari ni dijemput nak masuk musim luruh. Di New Zealand nak masuk musim bunga. Kerana tempatnya satu di utara, satu di selatan, di bertengkar. Nampak? Siapakah yang menjadikan keadaan-keadaan seperti ini? So tentulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mencipta alam semesta ini dan menyusun sunnatullah, peraturan-peraturannya tentang alam ni. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang. Kan? Itu. Melogiknya keadaan asal adalah ada. Ada itu merujuk kepada adanya Allah yang wajibul wujud, yang ada tanpa permulaan, qadim, kerana dia yang paling mula dan tetap kekal tanpa binasa, baqa, dan wujudannya tidak memerlukan yang lain untuk menjadikannya, yang bersifat dengan segala kesempurnaan dan maha suci daripada segala sifat kekurangan. Itu. Jadi akal kita pun boleh terima Tuhan ni mestilah sifat dia tak macam kita. Sifat dia mesti berlawan sifat kita. Kita ni ada mula ada akhir. Satu masa kita akan binasa. Dan saya tuan-tuan pergi kubur lama. Di mana kubur yang di sini itu ada, dia pernah dipindahkan sebab dia masuk jajaran-jajaran baru. Kat mana saya lupa, tapi di Kampar ni lah. Jadi Perjabatan Agama terlibat dalam proses pemindahan kubur-kubur lama tu. Dipindahkan ke tempat baru. Sebab kubur, kawasan kubur tu termasuk dalam jajaran-jajaran baru. Korek balik, korek tinggal tulang-tulang je. Tak ada dah. Kebanyakannya memang tinggal tulang je. Kain kapan pun dah ada. Tapi kita memuliakan orang-orang yang mati ni, maka prosesnya dibuat juga. Kalau tak, boleh je suruh behol, korek-korek, kaun, capak, mana suka hati lah. Tapi ini kubur manusia, bukannya kubur haiwan ni, kubur manusia. Kenalah hormat. Kena dipindahkan dengan tertib, dengan cermat. Kan? Jadi kita manusia ni ada awal, ada akhir. Satu masa kita akan binasa. Tapi Allah Ta'ala tidak. Allah Ta'ala itu sedia ada qadim. Allah Ta'ala itu kekal selama-lamanya, baqa. Kerana Allah Ta'ala itu sifat dia wujud. Dia ada. Wajibul wujud. Dia wajib ada. Wajib dia sedia ada. Wajib dia kekal selama-lamanya. Berlawan dengan kita. Kita ni ada jadi ada. Tak ada balik. Lepas tu ada selama-lamanya. 4 kitaran. Kan? Kan?
Dan kita ada sifat kekurangan kita. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Allah lah yang menjadikan alam semesta ini, malah menjadikan semua makhluk, dan dialah yang menjadikan ia berubah daripada satu keadaan pada keadaan yang lain. Jelaslah bahawa keadaan asal adalah adanya Allah yang akan sentiasa ada sampai bila-bila dengan keagungan dan kekuasaannya Jalla Jalaluhu. Yang kedua, dalil adil wallahu alam. Dalil adanya mungkin makhluk dalam alam ini. Dalilul imkani fil kauni. Jika Allah disebut sebagai wajibul wujud, wajib ada, maka makhluk disebut sebagai mungkinul wujud, mungkin ada. Makhluk disebut mungkin kerana ia seimbang dalam keadaan ada dan tiada. Tidak boleh salah satu yang memberatkan diri sendiri. Makhluk boleh diibaratkan sebagai sebuah rumah. Rumah tidak boleh ada dengan sendiri tanpa ada tukang rumah yang membendanya. Begitulah makhluk, oleh kerana ia berada seimbang dalam keadaan ada dan tiada, Allah lah yang memberatkannya menjadi ada. Disebut dengan mukhasis yang mengkhususkan ada tadi, atau murajjih yang memberatkan ada tadi. Maknanya kita ada tak ada ni terserah pada Allah Ta'ala lah. Boleh jadi kita ada, hari ni kita ada, besok tak ada. Boleh jadi, itu tak mustahil. Jangan tuan-tuan sangka, aku besok ada, confirm ada. Belum tentu ada orang meninggal dalam tidur. Macam sepupu isteri saya, umur baru tak sampai 25 tahun, baru meninggal dalam tidur tuan. Maknya pergi potong, pergi menoreh, siapkan sarapan pagi. Maknya balik, mak arwah ni balik pukul 10 lebih, 10 lebih, orang pukul 10 lebih sudah balik dah, tergebuk kan. Tengok makanan tidak berusik. Makanan tak berusik, maknanya arwah ni tak bangun, belum bangun lagi. Ghalibnya pergi cek, ketuk-ketuk pintu, tak ada respon, tak ada sahutan. Buka pintu, tengok arwah ni kaku. Cek tak ada. Panggil pula. Kata prosedur nak mesahkan meja, kita akan panggil pula. MP datang orang, pergi cek, tengok memang dah tak ada dah tadi. Buatlah laporan mati wujud. Tapi proses sekarang, jenazah ini akan dibawa ke hospital untuk dibuat pemeriksaan sama ada kematiannya kerana COVID ataupun selain dari COVID. Kalau kematiannya kerana COVID, memang hospital urus semua sampai bumi. Tapi dikatakan mati wujud. Jadi bawa hospital bagi tahu, jadi bawa balik rumah, bumi macam biasa. Itu buat meninggal dalam tidur tuan. Jangan sangka kita tidur besok pagi tak bangun, jangan tuan. Jadi sebelum tidur mengucaplah 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan doalah bismillahirrahmanirrahim wa ahya wa amut, dengan nama Allah ya Allah aku hidup dan aku mati. Jangan sangka tuan, sebab kita ni mungkin wujud, kita mungkin wujud. Hari ni ada, tuan-tuan ada depan saya dah ada depan tuan-tuan, tapi besok tak tahu lagi macam mana. Tu cerita dia. Begitulah makhluk, oleh kerana ia berada seimbang dalam keadaan ada dan tiada. Allah lah yang memukirkan surah tadi nak cerita. Yang ketiga, dalil adanya perubahan dan sebab musabab. Dalil taghyiru wa tasabbuh, wa tasbibiyah. Alam semesta yang luas ini mengalami perubahan dan melibatkan sebab dan musabab. Hari yang panas boleh menjadi bendung dan kadang-kadang turun hujan malah ribut. Nampak? Itu tuan-tuan kita semua dah tengok banyak kali ya. Pagi panas di pasar tani panas. Pukul 8 panas. Tutup pukul 4 yang nak hujan dah. Kalau gelap. Nampak? Malam yang gelap gelita dalam beberapa jam akan disinari dengan cahaya matahari yang cerah. Benih yang ditanam akhirnya membesar dan menjadi sayuran yang boleh dimakan atau menjadi pokok yang mengeluarkan buah-buahan. Jadi maknanya alam ini mengalami perubahan, at-taghyir. Cuaca berubah, malam jadi siang, siang jadi malam. Ini dah malam, besok jadi siang balik. Tanam pokok daripada biji, tanam pokok durian. Dalam 5 tahun dah naik, 10 tahun dah keluar buah. Dia keluar buah, dia tinggi bertahun-tahun sampai anak kita, cucu kita pun esok boleh makan. Itu perubahan. Manusia sendiri mengalami perubahan yang sangat nyata dari segi kejadian atau kebesaran. Misalnya bermula daripada tiada, kemudian dilahirkan ke dunia menjadi baby, kemudian anak kecil, budak kecil, remaja, dewasa, tua, dan akhirnya meninggal dunia. Itu kitaran dia.
balik buka album lah. Album gambar daripada kecil dulu sampai zaman kita sekolah, remaja, masuk kerja, hari kahwin, dapat anak, sampailah ke hari ni, tuan-tuan bersehari bersara. Lepas tu kita dulu kahwin, sekarang kita pula mengahwinkan anak kita, dapat cucu pula. Itu semua kitaran akan ada. Sama ada sempat tak sempat tu terserah pada Allah. Ada orang tak sempat, macam sepupu rumah saya tadi lah, mati bujang, tak sempat nak kahwin pun. Nampak? Bukannya meninggal accident, bukan merempit pun, tak merempit pun. Baik budak arwah ni, sangat baik. Saya akui, saya terasa kehilangan dia. Walaupun taklah berapa sangat, tapi terasa kehilangan dia. Sebab dia seorang yang baik, seorang yang sangat baik. Cakap tak pernah kasar, lembut je. Macam apa tu, Syukri apa, alamak, Alif Syukri tu, lembut je. Bami dah makanlah bami, janganlah belum-belum. Dia jenis macam tu, bukan agresif, bukan kasar, bukan maskulin lah kalau kita. Tapi baik, sangat baik. Meninggalnya dalam keadaan, harapnya keadaan yang baik. Sudah mungkin suruh arwah ni sebelum tidur ucap kalimah syahadah. Mana tahu, kita tak tahu. Bila meninggal, pagi besok dah meninggal. Mudah-mudahan arwah ni dicuci rahmat oleh Allah SWT. Itu tengok perubahan. Ada yang sempat, ada macam tuan-tuan sempat ni kahwin, berkeluarga, ada anak, ada mengahwinkan anak, cucu. Mungkin ada tuan-tuan yang sempat ada cicit, nanti cucu kita kahwin pula, dapat anak pula, dah cicit pula, menyang. Ini semua kitaran perubahan yang berlaku. Kita tidak forever young di dunia ni. Forever young kita di akhirat esok. Itu ya. Umur 30 tahun yang lelakinya, perempuannya 17 tahun, sweet 17, sampai bila-bila dalam syurga ni. Itu ya dalam syurga. Tapi di dunia ni kita berubah. Saya pun, janggut pun dah ada ubat. Kalau simpan janggut panjang lagi banyak ubat lah Allah. Nak buat macam mana? Dari segi kekuatan pula dulu begini kuat, tetapi apabila umur semakin meningkat, kekuatan itu akan berkurangan sehingga tidak mampu melakukan pekerjaan walaupun mudah dan ringan. Nampak? Saya tak payah tengok orang lain, saya ni dulu tangkas di padang, main bola, main bola sukan kan, tangkas di padang, kerja sana kerja sini, rembat bola, tahat bola, tamu bola. Sekarang nak jalan pun susah. Sini pergi bawah tu, alhamdulillah, syukur, tak pakai tongkat. Tongkat standby dan kita pokok pula kena jalan jauh pula, pakai tongkat lah kita. Itu dia. Itu perubahan manusia. Itu semua gambaran bahawa makhluk mengalami perubahan dan melibatkan sebab dan musabab. Perubahan ini tentulah tidak boleh berlaku dengan sendiri, melainkan disebabkan suatu kuasa yang mengubahnya, yang mengadakan sebab dan musababnya dan memproseskannya. Kuasa pengubah itu tentulah satu kuasa yang maha berkuasa, yang maha mutlak kehendaknya, yang maha bijaksana dan maha pencipta, itu Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita menjadi. Tapi sebab tu kena gaji lah. Jangan kita ada pula Allah Ta'ala bagi biarlah, tak payah ikhtiar lah. Dah sakit macam mana, lantak pergilah. Tak boleh. Itu namanya Murjiah namanya. Bukan Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah, bila kita ditimpa musibah, kita dah tahu musababnya, tapi sebab ni perlu dikaji untuk kita cuba memperbetulkan balik. Sakit, cari penawar untuk sembuh. Jangan dibiarkan sakit, tak sakit dah mati, matilah, tak nak lah. Tak boleh macam tu. Kena cari penawar. Lutut sakit biarlah lantak pergilah. Macam mana dah sakit lutut, macam mana sembahyang atas kursi lah. Kena cari penawar, kena ikhtiar. Perubatan moden, bekam bumun, ruqyah syariah, semua kena buat lah. Jangan tunggu diam saja, menyerah. Itu nama menyerah tu. Biarlah. Itu Murjiah namanya. Murjiah. Itu bukan Sunnah wal Jamaah. Sunnah wal Jamaah dia ikhtiar, usaha, ikhtiar, doa, tawakal. Kita doa kepada Allah, berilah semua. Allah syfina, Allah syfina, Rabbi syfina min kulli da' wa afina minal bala, Rabbi syfina min kulli da' wa afina minal bala, Rabbi syfina min kulli da' wa afina minal bala. Minta pada Allah Ta'ala. Mungkin ini, sakit ini adalah bala dari Allah Ta'ala.
Mungkin dosa kita banyak, tapi sebab kena kaji. Kadang-kadang mungkin juga musibah ini terjadi kerana adanya manusia-manusia yang bersifat iblis dan syaitan. Mungkin juga dia tak boleh tengok kita senang, tak boleh tengok kita baik. Sebab itulah sihir ini jadi macam-macam je ni. Sihir pembenci ada macam-macam, nak meliputkan orang, santau dan sebagainya. Tapi yang menjadikan benda itu kun fayakun ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia, yang menjadikan macam tu. Tapi kita kena ikhtiarlah, jangan kita biar je kan. Dan kena satu letak mati tanam lah. Tak boleh, itu kena ikhtiar, kena ubat. Walaupun sakit itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan sakit itu ada. Daripada sihat jadi sakit ubah. Tapi kita kena ikhtiar nak sembuhkan balik. Tak boleh kita serah saja. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, dari sistem dan peraturan yang tak dalam alam ini, dalilul itqani fil kauni. Jadi kehidupan makhluk dalam alam ini, di langit maupun di bumi, manusia maupun makhluk-makhluk lain, bernyawa atau tidak bernyawa, melainkan setiap satunya punya sistem dan peraturan yang sangat teratur, kemas dan rapi sekali. Segala itu susun dengan sempurna, sangat indah dan mengagumkan. Dan mungkin ia terjadi dengan sendirinya, tanpa penyusun, pengatur, penyedia, pentadbirnya. Semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul lah. Sistem alam ni tengok kan, semua ni Allah Ta'ala susun. Kerana Allah Ta'ala yang cipta, Allah Ta'ala susun sistem ni. Sunnatullah. Ni kita pun, tubuh badan kita ni, kita tengok macam mana proses sistem dia. Kita bernafas, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Masuk oksigen, keluar karbon dioksida. Diambil dari tumbuhan, tumbuhan ambil, serap karbon dioksida, keluar bebaskan oksigen. Dia ada, dipanggil keseimbangan. Siapa susun sistem yang seimbang ni? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia jadi sendiri, tak mungkin. Tak mungkin benda ni jadi sendiri. Tak mungkin. Tanpa ada yang mengaturkan dia, yakni Allah SWT yang menciptakan semua ni. Itu logik kita boleh fikir. Ya, wallahu a'lam. Syekh Ibrahim Al-Laqani menyebutkan dalam kitabnya Jarah At-Tauhid, "Fanzur ila nafsika thumma taqil." Maka lihatlah pada dirimu dan berpindahlah lil alimil ulwi thumma sufla, dan berpindahlah pada alam atas kemudian alam bawah. Tajid bihi sun'an badi'ul hikam, kamu akan menemui dengannya penciptaan yang penuh keindahan. Lakin bihi qama dalilul adam, tetapi dengan berdiri dalil ada kesudahan. Jadi tuan, ini kata Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Jarah At-Tauhid. Wallahu a'lam. Maka faedah, Allah ada dan mengadakan makhluk diadakan oleh Allah SWT. Orang yang lumpuh lalu didudukkan atau didirikan oleh orang lain, sebenarnya dia bukanlah duduk atau berdiri, tapi didudukkan atau didirikan oleh orang lain. Allah SWT adalah zat yang ada. Allah mengadakan, iaitu menciptakan makhluk dengan sifat kudrahnya. Perkataan ada adalah aktif dan diadakan adalah pasif. Setiap yang diadakan, ia bukanlah Tuhan. Jadi kita ni diadakan Allah Ta'ala, kita bukan Tuhan lah sebenarnya kita. Sudah. Benda yang sedia ada, itulah Tuhan. Iaitu Allah SWT yang Maha Esa. Kita ni diadakan. Makhluk haiwan diadakan, tumbuhan diadakan, benda yang tak bernyawa, jamadat pun diadakan, dicipta oleh Allah SWT. Maka dia bukan Tuhan. Sebab itu manusia yang bertuhankan selain daripada Allah SWT, maka manusia disesat. Pasal dia mengambil makhluk yang sama sifat macam dia sebagai Tuhan. Tak betul lah. Kan? Dia sembah matahari itu kan makhluk. Dia sembah bulan itu kan makhluk. Dia sembah bintang itu kan makhluk. Kan? Dia sembah batu, berhalakan batu itu makhluk. La yadurum wa la yanfa'uhum, tak boleh beri mudarat, tak boleh beri manfaat apa. Orang batu tu apa pecah batu tu. Macam yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS kan. Dia pecah, ambil kapak, dia pecahkan dia berhala-berhala sembahan Namrud dan kaumnya. Bila Tok Pendek Tok Sami masuk ke kuil, tengok semua berhala pecah ni. Tinggal satu berhala je yang tak pecah. Dia di tangan berhala tu diletakkan kapak. Tok Sami beritahu dengan Namrud, kata Namrud ni siapa yang bekerja ni? Namrud tahu ni mesti Ibrahim bekerja. Kau tak orang tentera pergi tangkap Ibrahim. Tangkap Ibrahim, bawa Ibrahim datang depan. Adakah kamu yang memecahkan berhala-berhala dalam kuil ni, wahai Ibrahim? Tak, bukan saya. Saya tak buat apa-apa pun. Tak, saya tanyalah berhala tu yang pegang kapak tu. Pokok dia yang buat, nak nampak.
Logik akal manusia kalau fikir mungkin takkanlah berhala itu boleh buat. Dia sendiri pun patung tak bergerak. Mestilah kerja memecahkan patung itu kerja manusia. Jadi takkanlah patung yang kaku berdiri, kaku tak bergerak tu boleh jadi Tuhan, kan? Wallahu a'lam. Oleh itu setiap ada wajar bagi menyembah sesuatu yang diadakan atau diciptakan. Tidak sewajarnya umpamanya manusia menyembah malaikat, Nabi Isa, Uzair, Fir'aun, pokok jin, patung, dewa-dewa, kerana semuanya adalah diciptakan oleh Allah SWT. Kita uraikan tadi. Betul lah tu. Ada juga manusia yang menyembah Nabi, menjadikan Nabi Tuhan, Son of God, Tuhan anak. Mana boleh ada Tuhan anak? Mana boleh manusia ini Tuhan? Boleh, kan? Fir'aun, dia mengaku diri dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Dia pun manusia. Bukan. Dia pun manusia, bukannya lain daripada manusia, kan? Kan? Wallahu a'lam. Bagi akhir sekali rumusan sebagai rumusan wujud-wujudan Allah SWT dapat dibuktikan dengan wujudan makhluk. Semua makhluk bersifat dengan baharu. Hadis tiap yang baharu, hadis mesti ada yang menjadikannya, iaitu Allah SWT. Oleh itu Allah SWT menjadikan makhluk sudah pasti ada. Jadi Allah Ta'ala ni sebagai Tuhan memang sedia ada, qadir. Dia memang wujud dan dia sedia ada, qadir, dan dia kekal selamanya, baqa. Itu dia. Kesimpulan telah diketahui dengan yakin bahawa telah sabit, tetap dan nyata bahawa Allah SWT bersifat dengan wujud ada melalui dalil naqli, nas dan dalil akli. Akal maka mustahillah adam tiada atasnya. Betul lah apa ini uraikan dalam kitab-kitab tauhid lama tu. Allah Ta'ala itu ada wajib, wajib tiada, wajib ada, mustahil tiada. Wallahu a'lam. Habis kita membincangkan tentang sifat wujud, salah satunya sifat nafsiyah yang ada dalam sifat 20. InsyaAllah pada bulan kita akan datang, pada bulan Oktober, iaitu pada 21 Oktober 2020, kita akan teruskan dengan sifat yang kedua, kumpulan sifat yang kedua, sebab itu sifat salbiyah. Sifat nafsiyah habis dah, kita bincang wujud habis dah. Masuk pada sifat salbiyah pula. Apa makna sifat salbiyah? Kita akan lihat nanti dalam kuliah kita yang akan datang pada muka surat 109, sifat salbiyah. InsyaAllah izin Allah kita akan bertemu pada waktu yang disebutkan tadi. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan apa sebab kongsikan pada malam ni ada manfaat bagi kita bersama. Boleh kita ingat kepada orang yang kita mati kepada Allah SWT yang betul sesuatu mutiara dan kita akan bagi dunia sampai akhirat. Dan kalau ada kopi sampai kemudian kita bahasa telah dibicara sebab kesemuanya Allah SWT, Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan sebagai akhirnya, jagalah diri kita, patuhi SOP, sejahterakan diri kita, jauhkan diri kita dari COVID-19 sebuah yang berbahaya ini. Mudah-mudahan kita akan sejahtera dalam pemilihan Allah SWT bersama suami isteri dan anak-anak kita dalam COVID, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan kita takutkan kepada kita malam ini dengan tasbih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala Muhammadin wa ala alihi Allahumma arhamna min hadhihi al-ummah wa baini al-muslimin. Allahumma innaka afuwwun a'lamu wa na'udzubika min shururihim. Allahumma badil syamlahum wa farik jamahum wa shaddid kalimatahum wa zayyid wa bi kilabik ya Khalid jabbar taqi Allah ya Allah. Allah yamzil kitab ya biasa wa al-ahzab yasib wa sunna al-hibba wa sallallahu wa rabbana zidna ibn sunna al-haqqa wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alayka tawakkalna wa ilayka nabna wa nasir. Allahumma rafa'na bala wa niqam min binasa wa sallallahu wa amin. Rabbana taqabbal minna du'ana wa sallallahu wa lana wa liqa'ana wa ala fa'ilati wa baraka min syarri ma barik bisabil alim wa tub lana ya maulana ita tawallana fi hasanah wa fi hasanah wa alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.